Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dan saya kini berada di Pejabat Urusan SSAD. Nampak Ini dia Tayaris ada podium. Apa itu SSAD? Safety Defensive Advanced Embracing Split Second Advanced Driving. Jadi mari kita masuk ke dalam Pejabat SSAD. Jadi ini tour dalam Pejabat SSAD. Itu dia Paduka Syed Hassan. Hai, apa khabar? Steward untuk AI Championship. Dan hari ini saya datang ke sini untuk tune simulator milik Rashid Ramlan ni. Boleh bawa saya tour ke simulator yang ingin ditala? Boleh. Sebelum tu, ni kita Perkenalkan sedikit apa itu SSAD. SSAD kita split second advanced driving. Apa kita buat? Kita buat safety, defensive, advanced driving dengan racing class. Okay, kita buat kelas. So apa yang bagusnya ialah ataupun apa yang uniknya tentang SSAD adalah kita buat classroom theory, and then kita buat simulator, and then baru kita pergi buat track. Kita pergi ke track ataupun kita pergi ke kawasan lapang untuk safety driving. Okey. So yang ni alhamdulillah ni antara students alhamdulillah daripada bulan 6 tahun 2016 sampai sekarang kita dah dapat lebih daripada 50 orang. 50 bang 50 orang lebih driver baru. Termasuk Shuib Sepatu. Sweet. Oh, selebriti seorang Yes. So yang ni antara collection apparel SSAD bila nak keluar? apa? Apparel SSAD. Coming soon insyaAllah. Coming soon baju, Okay, topi. So sekarang ini adalah apa kita panggil kita punya Training room. training room. Okay. Jadi kelengkapan dia ada very large ni. Projectors pun ada. Okay. Boleh memuatkan student pun agak ni dijarakkan PKP Ini sebab selalu nak jalankan kalau tidak saya kena pakai memang cukup untuk ini. So ini adalah kita punya bilik simulator. Gini dia. Saya masuk ke ruangan simulator ni. Ada 2 set D7 dan kita ada 1 set triple screen untuk driver's training. Okey. Menggunakan teknologi triple screen nampaknya di sini. Ini dia simulator milik SSAD dengan kerangka seperti kereta lumba Sitting position macam kereta lumba. Boleh buat demo duduk tak? Tengok macam mana. Alang-alang ni saya nak tanya lah kedudukan memandu yang betul macam mana. Tips ni free tips lah ni free tips untuk kedudukan memandu. Okey, kedudukan memandu yang betul satu, kita bahagikan. Okey, ini saya memang bagi free class lah, bukan tip lah, free class untuk sitting position. Okey, sebab sitting position. Sebab sitting position ni ialah benda yang nampak kecil tapi benda yang paling penting. Okey, dan sitting position untuk kereta-kereta lumba sebenarnya adalah sama dengan sitting position yang sepatutnya kita bawa dekat kereta yang kita bawa daily drive. Okey, daily drive tu sebab kita punya safety start daripada apa yang kita buat di dalam kereta yang kita gunakan ke jalan raya. Okey, contoh kita bahagikan kepada dua. Satu kita panggil bawah kita panggil lower body, pinggang ke bawah, and then satu lagi atas. Okey, bila atas, okey, first kali bila kat bawah, kita bayangkan ini adalah kita punya cockpit Okey, so kita ada clutch. So belakang clutch tu kita kena press tapi ni macam lurus kan. So kita kena kedepankan sampai dia ada bengkok sikit. Tak boleh lurus sebenarnya. Dia tak boleh lurus. Bengkok sikit supaya kita akan ada bengkok yang lebih, bend yang lebih untuk kita boleh fully press kita punya clutch. Okey, dan satu lagi bila kita belah atas pula, sebelah atas, so kita punya wrist ni mesti duduk dekat pukul 12 ni macam ni. Jangan macam ni, and then jangan terlalu macam ni. So dia kena duduk relax, then tangan kat sini, so dia mesti ada bend sedikit. Sini Ya. Okey. So dia ada bend sedikit kat sini. Dan ada bending. Ada bend sedikit kat sini. Okey. So ini Hand adalah position prefer 9.3 ke 10.11 ke Okey. ataupun Okey. sini. Okey. Hand position ada 93, 10.2, 84. 4 Okey. So kalau untuk daily driving, kalau dalam kelas kita akan start kita akan ajar dan start practice untuk pull and push dulu.
Pull and push. Pull and push. Okay, which kalau kita gunakan pull and push, tangan kanan dan tangan kiri tak boleh lepas daripada pukul 12 dan pukul 6. Tak boleh macam ni, tak boleh macam ni. Okay, so mesti tangan mesti sentiasa berada di luar. Okay, kalau untuk bila kita dah mahir dengan pull and push, then kita prefer, kita suggest orang pakai 93, especially kat dalam track kita pakai 93. 93 ni advance lah kan? Ya, sebabnya kalau advance lagi dia ada cross arm apa semua, itu lagi advance. Tapi bila kita pakai 93, kenapa 93? Sebab satu, kita tahu di mana berapa banyak kita dah pusing steering tu. Okey, berbanding dengan sorry. Ya, itu ada iklan sebentar daripada Rashid Ahmad. Sorry. Okey, sambung balik. Okey, so bila ke 93 kita tahu berapa banyak kita turn the steering, the wheel, and then kalau misalnya kita bila 93 juga untuk kita senang nak tahu berapa banyak kita buat dan berapa banyak kita kena counter kalau kita perlu counter. Jadi tidak adalah satu hand position yang tetap lah. Tak ada. Okey. Bila tak ada satu hand position yang tetap, itu sebab apa yang di SACD ni buat adalah kita sebenarnya bagi basic fundamental atau asas, perkara asas dalam pemanduan. Macam dalam kelas racing pun kita akan bagi tahu semua sekali perkara asas yang at the end of the day kita ataupun driver tu sendiri kena cari jalan untuk adapt based on apa yang kita bagi. Ada guide lah, ada guide tertentu. Contoh macam racing line apa semua, dan buat racing line sendiri. Bukannya kita ikut orang, sebab kita punya racing line ni orang tak sama. Kita nampak sama, tapi apa yang orang buat tu tak mungkin sama dengan kita, sebab DNA kita berbeza. Okey, soalan seterusnya adalah tips katakan untuk membina simulator. Jadi asas utama, ada simulator yang F1, ada yang GT style. Jadi pada saya lah untuk gamers yang tak tahu ni kan, sepatutnya seating ni adjustable lah, depan belakang lah kan. Untuk tinggi rendah memang tak dapat lah kan. Jadi seperti macam dalam race car lah kan. Dan juga saya cuma nak tahu jarak steering dengan dada dengan ketinggian steering ni. Memang macam ni ya, race car memang macam ni ya. Yes. Macam ketinggian dia paras bulut lah. Kan? Bukannya steering dekat bawah. Bukan. Oh, itu Bukan. kami tak tahu. Bukan. Boleh ceritakan tak dia punya sebab dia kenapa? Sebab satu ialah bila kita punya position macam ni, kita ada kita ada ample space kat sini, space yang cukup kalau kita nak buat untuk lento ataupun buat pergerakan di segi kita punya masuk space di sini lah space kat sini. Mesti ada space. Yes. Okay. Kalau misalnya kita letak kat bawah, and then satu kita sendiri dekat bawah ni kita akan tersangkut. Pergerakan kita akan tersangkut. Dalam race car pun macam ni jugalah. Ya. Memang akan banyak ruang sebenarnya untuk pergerakan kaki. Yes. Dan dalam race car yang lebih advance, dia punya sitting position lagi advance. Maksudnya race car yang betul-betul well developed, dia akan ke belakangkan sikit. Mungkin the whole sitting position dengan steering semua akan ke belakang sikit to get the untuk dia akan meshkan tempat tu dengan center of gravity dan dengan weight transfer dia. Itu kalau yang lebih advance ataupun yang very well developed race car. Jadi dalam race car betul sebenarnya pedal yang jenis mahal pun macam ni juga kan, macam F1 style ni kan. Yes, dia bukan gantung. So kalau yang well developed race car, dia akan pakai, kita panggil ni pedal box lah. Pedal box satu pedal box. Jadi walaupun dengan peralatan consumer yang ni 3500, kita pun boleh berlatih untuk menjadi real race car. Dia pada saya dan apa yang SSD dah experience buat development untuk driver-driver baru, dia bukannya pasal equipment. Maksudnya ni ada G27 dan tak ada pun motion rig apa semua, tak ada. And then sana ada T500 dengan triple screen. Sebenarnya equipment tidak menjanjikan dia bagus ataupun tak bagus. Yang penting sekali adalah first sekali adalah knowledge dulu. And then yang kedua, biasa apa yang saya buat, katalah driver yang bila kita develop untuk start, kita akan pakai single screen. G27 je pun. G27 and then kita guna single screen. So kita tahu kita ada obstacle ataupun ada kekurangan, ada disadvantage kat sini. Tapi kita menggunakan
disadvantage tu sebagai satu advantage yang lain. Maksudnya kita overcome apa yang kita tak nampak dengan benda yang lain. Maaf saya mencelah sebab saya pun kaki track day. Masalah transition daripada real racing ke simulation ni pada saya susah. Pada saya benda pertama yang paling saya susah ialah awareness kereta lain. Jadi ada komen tak di situ? Awareness kereta lain dia sebenarnya bila kita cakap pasal awareness kereta lain ni, sorry to say, dia akan patah balik kepada knowledge. Kepada knowledge balik. Okey, saya selalu cakap dengan dalam SSD punya page, saya selalu cakap dalam FB saya, Rashid Ramlan, a good race car driver, a good driver adalah driver yang ada dua benda. Satu adalah driver yang can adapt to any car given to him ataupun her, and then satu lagi adalah driver yang ada racecraft yang bagus. Okay. This racecraft yang bagus hanya akan dapat daripada racing line yang betul ataupun racing line yang bagus ataupun knowledge of racing line yang bagus. Racing line pula hanya akan dapat apabila kita tahu macam mana kita nak control weight of the car. So weight distribution control tu, weight distribution control adalah akan datang daripada good braking technique. So braking command kita, macam mana kita brake, teknik, and then this technique pula datang daripada knowledge. Sebabkan daripada real racing kita tak ada satu elemen yang sangat penting, iaitu G-force dan juga fear factor. Jadi macam apa komen Barashid itu? Yes, okay. Dalam simulator memang confirm tak sama dengan kereta. Kereta tak sama dengan simulator, simulator tak sama dengan go-kart, go-kart tak sama dengan simulator. Semua tak sama. Semua ada dunia masing-masing. Okay, so sekarang based on kita punya aim nak ke mana sebenarnya. Katalah kita nak pergi ke real racing ataupun so kita gunakan simulator as kita punya tools ataupun kita gunakan benda ni sebagai alat bantuan kita untuk praktis. Okay, so bila dia tak ada G-force apa semua tu fine, tapi kita gunakan benda tu sebagai kereta takkan sama dengan simulator kita bawa macam mana pun takkan sama dengan kereta. Tetapi yang sama ialah kita boleh gunakan dia punya mindset, ada set dia. Contoh, sampai dekat breaking point apa kena buat? Kita kena buat A, lepas tu B, lepas tu C, lepas tu D, lepas tu E. So this is the set. Mental kita mindset kita ada set benda ni. Set benda yang perlu dibuat. So benda-benda yang perlu dibuat ni adalah yang kita perlu bawa dalam kereta betul semasa dalam track day ataupun dalam race. Kalau misalnya kita dalam simulator kita brake at 100 dalam kereta betul mungkin tak semesti 100 dan mungkin tak dapat 100. Dia bukan mesti sama, tapi set dia tu macam mana kita nak dapatkan breaking point, itu the set mindset ataupun set apa yang kena buat, itu yang berapa sama. Okey, ni yang terakhir Abang Rashid sebab rakan-rakan saya sebenarnya banyak daripada real racer, daripada gamers. Jadi diorang ni kan nak main simulator masa waktu PKP ni dan banyak yang tak boleh adapt. Jadi adakah Abang Rashid boleh buat one-to-one session guna Zoom ke, ataupun mereka datang ke sini untuk Abang Rashid cover macam mana nak adaptation daripada real racing ke e-racing ni? Okay, first kali tak ada masalah. Kalau misalnya ada request, ada demand untuk buat online punya kelas, dan kita boleh buat kelas online. Okay, and then cuma saya nak bagi tahu biasanya kenapa real racer susah nak adapt to the simulator. First kali ialah real racer akan merasai banyak sangat kekurangan, walaupun bukan pasal dari segi dia punya equipment dia mungkin mahal, tapi kekurangan dia adalah kekurangan G-force, rasa itu semua itu yang kurang banyak. So dari situ yang dia kena adapt, dan ada few things yang kita akan bagi tahu untuk macam mana dia nak adapt, macam mana nak dapatkan kelajuan yang ataupun driving teknik yang sama dengan daripada kereta betul kepada simulator. Okey, Barashid kata penutup bagi nombor telefon untuk WhatsApp sekali dan email untuk saya senang sebarkan. Okey. Sekali lagi, nama saya Rashid Ramlan daripada SSD Split Second Advanced Driving. Nombor telefon saya 012-910-2332. Saya punya FB facebook.com/rashid.ramlan. Okey, and then saya punya IG jarang pakai tapi adalah sebab so IG IG Rashid Ramlan. Okey, itu dia sesi saya bersama Abang Rashid Ramlan, mentor saya sejak zaman Batu Tiga lagi. Sewaktu saya berumur 24 tahun sampai sekarang 45 tahun. Saya dengan Abang Rashid ni memang suka berlumba lah.
Memang minat kami sama. Jadi saya akan tamatkan siaran saya di sini. Assalamualaikum dan salam. Sikit boleh, Steve. Macam ni, saya macam ni. Sebenarnya saiz monitor ni Ni pandang. Oh tak apa, kejap lagi. boleh. Ni Abang Azri punya ni. Aku memang suka guna kiri dan tengah ya. Kalau orang lain mengharapkan semua kan.